Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang pengurusan harta pusaka. Saya Fakhrisa Zahira. Harta pusaka merupakan apa sahaja yang merupakan kepunyaan sisi mati semasa hidupnya dan ditinggalkan untuk waris-warisnya sama ada dalam bentuk harta benda, hak-hak dan apa sahaja termasuklah dalam miliknya setelah dia mati. Untuk pengetahuan semua, agensi yang kami pilih adalah JKPTG yang ditubuhkan pada 1 Februari 2000 dan dikenali sebagai unit bergerak khas dan ia terletak di Bandar Baru Kelang. Ia berfungsi sebagai tempat pembahagian harta pusaka untuk memproses permohonan pengagihan harta pusaka kecil dan Seksyen Pembahagian Pusaka Kecil Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian JKPTG telah ditubuhkan pada 1 Mac 1974. Fungsi utama bahagian tersebut untuk menguruskan semua permohonan pengagihan harta pusaka kecil dengan jumlah nilai tidak melebihi 2 juta yang terdiri daripada harta ta'alih keseluruhan atau sebahagiannya. Berikut merupakan carta organisasi bagi JKPTG. Seterusnya, saya akan ulaskan mengenai senario berkaitan isu-isu pusaka yang dihadapi dalam negara dan masyarakat berdasarkan Kerajaan Akhbar yang saya jumpa. Berdasarkan Kerajaan Akhbar Berita Harian Online mengenai bertelagah rebut harta pusaka. Senario ini berlaku disebabnya kurangnya ilmu perancangan harta pusaka dalam kalangan keluarga, suami dan isteri yang mana terdapat kajian oleh pengasas bersama Kausar Web Hibah, Wasiat Perancangan Harta Islam dan Pengurusan di mana sebanyak 90% orang Islam memiliki isu harta pusaka yang beku hampir 70 bilion dalam negara Malaysia ni. Kajian juga mendapati punca utama isu terjadi disebabkan kekangan masa dan kurangnya dana selain daripada kurang ilmu pengetahuan dalam pengurusan harta pusaka. Contohnya, ada kes yang membabitkan seorang akaunten wanita yang telah kematian suami dek serangan jantung di tempat kerja yang mana 3 hari selepas pemergian arwah suaminya, keluarga mentua bertanyakan tentang harta yang dimiliki oleh arwah suaminya untuk pembahagian faraid. Namun, harta tersebut telah dihibahkan kepada 4 orang anaknya yang masing-masing kurang 18 tahun. Keluarga mentua sangat marah dan ingin menuntut hibah. Jadi, berdasarkan kesemua senario tersebut, adalah pentingnya bagi setiap individu untuk memahami dan mempunyai ilmu pengurusan dan pembahagian harta pusaka supaya kes-kes sebegini dan tak diingini takkan berlaku dah. Yang mana kes sebegini boleh memecahkan hubungan silaturahim antara keluarga. Assalamualaikum Doktor, nama saya Razim. Saya akan menyambung pembentangan pada kali ini dengan proses permohonan pembahagian harta pusaka kecil di JKPTG. Sebelum itu, saya akan menyatakan beberapa informasi asas berkaitan permohonan pembahagian harta pusaka kecil. Yang pertama, harta si mati sama ada harta alih dan harta tak alih hendaklah tidak melebihi 2 juta ringgit Malaysia. Seterusnya, hanya pihak yang terbukti layak dan mempunyai kepentingan terhadap harta si mati sahaja yang dibenarkan untuk membuat permohonan. Seterusnya, permohonan boleh dilakukan dengan melayari laman sesawang www.jkptg.gov.my. Selain itu, antara borang yang perlu dihantar dan dikempilkan ialah borang A atau borang P berserta dokumen sokongan yang diminta. Permohonan boleh dilakukan pada bila-bila masa selepas kematian si mati dan digalakkan dilakukan dengan kadar segera. Seterusnya, seperti yang dipaparkan ialah proses berkaitan permohonan pembagian harta pusaka kecil. Pertama, semasa permohonan diterima, semakan akan dilaksanakan di JKPTG untuk memastikan segala maklumat si mati, waris dan harta si mati adalah tepat. Seterusnya, bagi permohonan yang lengkap akan dirujuk kepada Mahkamah Tinggi serta nilaian harta juga akan dijalankan. Namun, jika didapati bahawa permohonan tersebut tidak lengkap, pihak JKPTG akan meminta maklumat tambahan yang diperlukan. Selanjutnya, notis perbicaraan diberikan untuk sesi perbicaraan. Seterusnya, sesi perbicaraan akan berlangsung. Waris dan pemohon dikehendaki hadir pada masa tersebut. Setelah selesai sesi perbicaraan dan penghakiman, perintah akan dikeluarkan dan diberikan kepada pemohon. Seterusnya, bagi harta tak alih, hendaklah didaftarkan di pejabat tanah. Manakala, untuk harta alih, hendaklah dirujuk kepada agensi yang berkaitan. Walau bagaimanapun, sekiranya ada pihak yang tidak berpuas hati terhadap perintah yang diberi, mereka boleh membuat rayuan di Mahkamah Tinggi Sivil. Assalamualaikum, saya Khadijah Husnayain dan saya akan membentangkan bahagian cabaran dan juga cadangan. Masalahan pertama adalah waris gagal menyediakan dokumen-dokumen penting yang berkait dengan proses pengurusan tuntutan harta, iaitu antaranya adalah kad pengenalan waris, sijil faraid daripada Mahkamah Syariah,
sijil kematian si mati dan dokumen aset si mati termasuk seluruh harta atau tanah kepunyaannya. Permasalahan seterusnya adalah apabila si mati apabila si mati yang meninggal tidak mewasiatkan harta kepada ahli warisnya. Ini terjadi bila wakil ataupun waris datang ke pejabat untuk menguruskan harta, tuntutan harta, akan berlaku ketidakpuashatian, iri hati dan dengki, dan ada juga isu seperti ingin membolot harta si mati. Jadi solusi kepada itu adalah pegawai bertugas perlu membantu menyelesaikan atau setidaknya mengurangkan perbalahan bagi memudahkan proses seterusnya dan proses pengurusan harta seterusnya dapat dijalankan dengan baik. Cabaran yang terakhir adalah berkenaan fee. Fee yang harus dibayar kepada pihak agensi yang membantu menguruskan harta si mati perlulah dibayar oleh ahli waris, dan ahli waris selalunya tidak berpuas hati dengan amount yang perlu dibayar kerana mereka merasakan bahawa agensi hanya menolong sedikit dan tidak selayaknya mendapat amount tertentu. Jadi kebanyakan isu penundaan kes penuntutan harta si mati adalah kerana mereka tidak membayar, tidak melangsaikan bayaran kepada agensi. Setelah membuat perbincangan tentang cabaran, sekarang saya akan memberikan beberapa cadangan penambahbaikan bagi oleh pihak waris, di mana mereka perlu pergi ke beberapa agensi untuk menguruskan isu dokumen dan sebagainya. Jadi jika ada keseragaman, maksudnya seperti ada aplikasi ataupun perkhidmatan atas talian di mana mereka boleh baca informasi terlebih dahulu sebelum pergi ke pejabat, ataupun mereka dapat menguruskannya atau mengumpulkan borang atau dokumen awal sebelum pergi ke pejabat yang diperlukan. Jadi ia akan mengurangkanlah pembuangan masa. Seterusnya adalah terdapat banyak keluhan daripada pihak pelanggan kepada agensi di mana kualiti perkhidmatan mereka adalah kurang baik, seperti respon yang lambat, kurang mesra dan sistem yang kurang efektif. Jadi pihak agensi perlu menyedari bahawa tidak semua orang biasa dengan pengurusan tuntutan harta si mati, dan mereka akan ada sedikit gangguan emosi jika ada yang tidak berjalan dengan baik lah. Jadi mereka perlukan bimbingan dalam proses ini, dan pihak pentadbiran perlu mengambil tindakan segera lah, dan memperbaiki mutu pekerjaan dan profesionalisme di tempat kerja. Seperti yang kita tahu, lebih ramai rakyat Malaysia menggunakan gadget untuk kehidupan seharian mereka, dan mereka banyak meluangkan masa atau mencari isu semasa melalui internet. Jadi cadangan seterusnya adalah dengan memberikan pengetahuan awal kepada pihak waris melalui media sosial, televisyen atau selebihnya. Sepertinya membuat kisah video pendek ataupun poster infografik yang mudah dan ringkas agar mudah difahami. Dengan itu, ia akan menyenangkan urusan penyediaan dokumen kerana setidaknya umumnya rakyat Malaysia sudah tahu cara pengurusan setidak-tidaknya. Dan cadangan yang terakhir adalah memperkuatkan prinsip-prinsip seperti tawazun, wasatiyah, tafadul, syumuliyah dan lain-lain. Prinsip ini mungkin dilihat sebagai isu yang hanya berkait dengan harta tanah, tetapi sebenarnya ia perlu ada dalam setiap individu
dalam melakukan kerja kerana ia menunjukkan bahawa kita adalah seorang Muslim yang berintegriti dalam melakukan kerja. Kerana kelbakan ini sering didedahkan di dada akhbar, isu pekerja yang tidak jujur dan amanah dalam pengurusan harta. Jadi, perlulah diambil berat tentang sifat ataupun prinsip dalam setiap pekerja pengurusan tadbir harta bagi meningkatkan mutu perkhidmatan dan juga image agensi. Assalamualaikum, nama saya Syahidah Tumasita dan saya akan teruskan pembentangan dengan mengutarakan pendapat tentang kesan COVID terhadap kesedaran masyarakat bahawa pentingnya kita urus harta sebelum meninggal dunia. Pertama sekali, pendapat saya tahap kesedaran terhadap mengurus harta pusaka masih rendah. Buktinya, terdapat 90 bilion ringgit harta beku dan tidak dituntut. Mengapa jadi begitu? Salah satu kuncinya adalah masyarakat ambil enteng dalam pengurusan harta pusaka, lebih-lebih lagi sewaktu COVID. Ramai ahli keluarga meninggal pada masa yang terdekat. Bagi mereka, ia sukar untuk urus harta pada waktu COVID. Selain itu, mereka juga tidak mahu dianggap mahu bolot harta si mati. Disebabkan itu, mereka hanya berdiam diri dan membiarkan saja harta pusaka tidak diuruskan dengan sebaiknya. Bukan itu sahaja, ilmu tentang faraid juga kurang. Ditambah lagi dengan pergerakan manusia semasa COVID adalah terbatas. Jadi mereka tidak tahu siapa perlu mereka rujuk. Akibatnya harta tidak diurus dan dibiar dalam tempoh masa yang panjang. Selain itu, kita banyak juga dengar pertikaian keluarga yang berkait dengan harta pusaka sehingga membawa kepada pembunuhan. Sikap tidak berpuas hati sesama ahli keluarga hanya menyukarkan proses urus harta pusaka itu, dan itu hanyalah menyumbang kepada masalah pada kemudian hari. Contohnya, proses pembagian harta itu akan menjadi semakin lama. Oleh itu, saya berpendapat agar masyarakat uruslah harta semasa hidup. Contohnya, agih harta melalui hibah dan akaun amanah. Kedua kaedah ini tidak memerlukan proses faraid. Maka harta tersebut kita boleh bahagi dengan kadar segera. Kesimpulannya, saya menyeru agar masyarakat lebih cakna tentang pengurusan harta dan menunaikan fardu kifayah dengan sebetulnya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Farida binti Basar. Saya akan menerangkan tentang kes mahkamah yang bersesuaian dengan topik ini. Plaintiff merupakan abang seibu sebapa kepada si mati yang telah meninggal dunia di Germany pada 2007. Si mati mempunyai hartanah berdaftar yang terletak di Perak. Geran probate telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang merupakan harta pusaka si mati untuk defendant sebagai wasit tunggal berdasarkan wasiat terakhir si mati. Defendant tidak mempunyai sebarang pertalian persaudaraan dengan si mati. Si mati juga tidak pernah berkahwin. Plaintiff meragui wasiat tersebut sama ada ia ditandatangani oleh si mati atau tidak kerana sepanjang masa beliau bermastatin di Germany, didapati kehadirannya di Malaysia semasa menulis wasiat tersebut tidak diketahui plaintiff maupun keluarga sendiri. Defendant hanya mempunyai adik-beradiknya sendiri sebagai saksi wasiat tersebut. Adik-beradiknya menyatakan bahawa si mati telah berhutang dengan defendant di mana kenyataan tersebut berbeza dengan kenyataan defendant sendiri, iaitu si mati berhutang dengan Urjekel dan defendant telah menyelesaikan hutangnya dengan Urjekel. Dalam Islam, apabila si mati meninggal dan didapati mempunyai waris, orang luar tidak mempunyai talian darah tidak akan mempunyai apa-apa hak ke atas harta pusaka si mati. Oleh itu, dalam kes ini bukan sahaja defendant telah melakukan penipuan tetapi adik-beradik defendant juga telah memberi keterangan palsu yang si mati tidak mempunyai waris yang masih hidup sebagai pewaris. Menurut hukum syarak juga, sebarang wasiat hanya boleh diagihkan harta peninggalan tidak melebihi sepertiga daripada jumlah keseluruhan harta peninggalan si mati, kecuali jika mendapat persetujuan daripada waris yang berhak semasa wasiat dibuat. Dalam hal keadaan ini, surat wasiat yang dibuat oleh si mati telah membahagikan kesemua harta peninggalannya kepada defendant adalah tidak sah di sisi undang-undang. Oleh sebab mahkamah ini telah mengisytiharkan geran probate yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur adalah tidak sah, maka defendant dalam tuntutan balasnya meminta daripada plaintiff sejumlah wang yang merupakan pinjaman diambil oleh si mati tersebut daripada Urjekel kononnya dibayar oleh defendant. Namun disebabkan defendant telah gagal menunjukkan sebarang bukti yang menyatakan bahawa defendant telah membantu si mati menyelesaikan hutang dengan Urjekel, maka tuntutan defendant adalah hanya dakwaan kosong. Tuntutan balas defendant telah ditolak oleh mahkamah. Mahkamah memutuskan bahawa permohonan plaintiff dibenarkan dengan kos RM15,000 dan tuntutan balas defendant terhadap plaintiff ditolak dengan kos RM5,000.